Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari satu topik baru, iaitu adab bermusafir, bahagian adab tingkatan 3. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 209. Hayya nata'allam. Maksud bermusafir, kita lihat dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, musafir adalah keluar, dan dari segi istilah, seseorang yang keluar daripada kawasan bermukim menuju ke suatu tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Jadi 2 marhalah menurut ahli fiqh bersamaan dengan 81 km. Dalil naqli, galakan bermusafir. Dalil naqli adalah dalil yang dipetik daripada Al-Quran ataupun hadis, ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Daripada surah Al-Ankabut ayat 20, yang bermaksud, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Adab bermusafir, kita lihat satu persatu. Yang pertama, bermusafir dengan tujuan dan niat yang baik. Contohnya, musafir untuk menunaikan haji di Mekah, atau untuk menuntut ilmu, atau balik kampung untuk menziarahi sanak saudara. Yang kedua, menyediakan bekalan dan keperluan secukupnya. Kenapa? Supaya segala urusan dipermudahkan sepanjang perjalanan dan juga permusafiran. Yang ketiga, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala supaya perjalanan kita selamat dan diberkati oleh Allah. Yang keempat, menunaikan solat sunat musafir sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya apabila berlaku sesuatu, kita boleh dihubungi dengan mudah. Yang keenam, disunatkan membaca bismillah sebelum keluar rumah dan membaca doa musafir supaya perjalanan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipermudahkan. Yang ketujuh, melantik seorang ketua jika bermusafir melebihi 3 orang supaya apabila berlaku pergaduhan, ketua boleh menyelesaikan dengan baik. Yang ke-8, tidak meninggalkan solat fardu kerana solat fardu wajib dilaksanakan walau di mana pun kita berada. Yang ke-9, berusaha mematuhi peraturan dan undang-undang serta memelihara alam sekitar. Contohnya, apabila kita berjalan, tidak merosakkan alam sekitar ataupun melakukan vandalism atau membuang sampah merata-rata. Yang ke-10, disunatkan memperbanyakkan doa sepanjang musafir supaya sepanjang musafir itu diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Yang ke-11, segera kembali kepada keluarga setelah selesai urusan. Kelebihan bermusafir, yang pertama, melihat keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, apabila kita melihat keindahan alam ciptaan Allah ini, boleh menambahkan lagi rasa iman di dalam diri kita. Yang kedua, doa orang yang bermusafir dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh ambil peluang bila kita bermusafir, boleh berdoa semoga doa kita dimakbulkan oleh Allah. Yang ketiga, menambahkan ilmu, pengetahuan dan meningkatkan keimanan. Yang keempat, mendidik diri menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur. Dan yang kelima, bergaul dan berkenalan dengan pelbagai bangsa dan budaya. Di antara adab bermusafir yang kita telah pelajari tadi, ingat lagi tak? Antaranya adalah sunat membaca bismillah sebelum keluar dari rumah dan membaca doa musafir. Jadi apa doanya? Yang pertama, mari kita baca sama-sama. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Seterusnya, doa yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Biasanya doa ini kita baca apabila kita menaiki kenderaan, ya. Seterusnya kita lihat hukum bermusafir. Yang pertama wajib, iaitu bermusafir untuk menunaikan kewajipan apabila cukup syarat. Contohnya menunaikan fardu haji dan juga menuntut ilmu. Yang kedua sunat, iaitu seperti menziarahi Masjid Nabawi dan juga menghubungkan silaturahim. Yang ketiga harus, iaitu bermusafir untuk melakukan perkara yang harus seperti berniaga atau menyertai pertandingan sukan. Yang keempat makruh, iaitu bermusafir untuk melakukan perkara yang sia-sia seperti bermusafir tanpa tujuan. Yang kelima haram, seperti menonton konsert ataupun isteri yang bermusafir tanpa izin suami. Terdapat beberapa rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bermusafir. Yang pertama, diharuskan mengqasarkan solat. Yang kedua, diharuskan menjamakkan solat. Dan yang ketiga, diharuskan berbuka puasa. Mari kita lihat apakah hikmah mengamalkan adab bermusafir. Yang pertama, perjalanan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mengamalkan adab-adab ketika bermusafir ni, ianya dapat merapatkan hubungan antara hamba dengan pencipta. Yang kedua, perjalanan menjadi mudah dan lancar. Antara adab bermusafir adalah melantik ketua. Oleh itu, ketua yang dilantik ini dapat melancarkan sesuatu perjalanan dan dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Yang ketiga, mendidik jiwa lebih berdisiplin. Adab bermusafir ini dapat melatih jiwa seseorang agar lebih berdisiplin, seperti dapat mengawal emosi sewaktu menempuh kesulitan dan juga sentiasa berusaha mematuhi undang-undang serta hak alam sekitar. Yang keempat, memberi ketenangan hati. Musafir yang dimulakan dengan doa dapat memberikan ketenangan kepada jiwa kerana kita meletakkan pergantungan harapan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.